kesalahan, melakukan dosa di bulan Ramadan, dia tetap al-mubarak. Maka rugilah mereka yang tidak ambil kesempatan al-mubarak Ramadan ini dengan pelbagai insya-Allah ibadat yang kita akan laksanakan. Maka tuan-tuan, hamba bukan nak ceramah, tak ada masa nak ulah kau ni. Cuma tuan-tuan, sehari dua ni kita cuba nawaitukan molek. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku, tahun ni aku janji di hadapanmu aku nak lebih comel daripada tahun sebelumnya. Kita ngaji belaka dah, fadilat dia gapo dia, nak buat kerja gapo tahu belaka dah. Cuma tunggu saat untuk sama ada buat ataupun na'udzubillah atau sebaliknya. Diri kita lah yang mampu untuk insya-Allah melaksanakan yang terbaik ini. Orang lain sukar untuk tolong. Tuan-tuan, kita baca ayat 50. Maaflah dah, hamba baca ulasan dianya, sebahagian daripadanya kita akan baca, mungkin tak ada habis juga. Ulasan sekurang-kurangnya mafhum dia kita dapat malam ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim.
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم. Ikhwanil muslimin, kita terus kepada perbincangan ayat di bawah satu tajuk malam ininya, kisah Nabi Hud alaihi salam. Bermula dengan ayat wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad, itu nama kaum, kami utuskan saudara mereka Hud, saudara mereka. Dia berkata, dia ni siapa? Nabi Hud. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah. Tuan-tuan, ini adalah kisah yang kedua dalam surah Hud ini, di mana kita mulakan perbincangan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bermula dengan dia kata wa ila adin akhahum, kepada Ad ini didatangkan akhahum. Apa dia makna akhahum? Saudara mereka. Saudara sininya ialah pada jinsuhum, jenis mereka, lughatuhum, bahasa mereka, ya'rifuna kulla syai'in anhu, mereka telah mengetahui dan tahu tentang Nabi Hud alaihi salam. Dan bukan yang dimaksudkan dengan akha di sini, keluarga di sini, satu agama. Boleh ke tak? Sebab apa? Nabi Hud beragama Islam. Orang yang didakwah agama dianya tidak Islam lagi. Maka akhahum di sini ialah keluarga, saudara yang melibatkan keturunan. Maksud dianya, Nabi Hud alaihi salam diangkat menjadi nabi, dipilih menjadi nabi daripada golongan siapa dia? Puak-puak anak beranak dia. Nabi Hud diarah untuk berdakwah akhahum, keluarga, anak beranak. Orang kapur dulu. Itu bahasa paling mudah duduk situ tuan-tuan. Dia ada sebab dah tu. Satu,
Yang keduanya, kerja Nabi Hud alaihi salam serupa dengan nabi-nabi lain. Antaranya dia tulis sininya, gapa dia? Ya qaumi ibudullah. Ni serupa dah, acak kali dah kita ngaji. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Mula-mula start dia berdakwah, dia kata ya qaumi ibudullah. Apa dia maksud? Wahai kaumku, beribadatlah kamu kepada Allah. Sembahlah kamu Allah Subhanahu wa taala. Gi nabi lain lagu tu juga, Nabi Muhammad lagu tu juga, Nabi Adam lagu tu juga, Nabi Nuh lagu tu juga. Tak ada modal lain ke? Sedap bunyi dia. Jangan adik kakak. Kerja Nabi ni bukan setakat Nabi Hud ni. Semua para anbiya ialah sebagai rasul. Rasul ialah utusan. Bahasa Kelantan kata postman Tuhan. Maka surat yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala adalah surat yang tula je. Cuma Nabi Nuh puak dia. Akhahum puak dia. Nabi Hud puak dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan puak dia. Kemudian oleh kerana Nabi Muhammad lepas tu tidak ada nabi, maka disebarkan kepada seluruh dunia. Bermula daripada Nabi hidup, Nabi berdakwah, mati, diganti oleh para ulama tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita jumpa tubik-tubik ubudullah. Tak sah. Yang kedua dia kata sininya, ni rekah-rekah tuan-tuan. Malakum min ilahin ghairuh, tu biasa dah. In antum illa muftarun. Kamu, kerja kamu mendustakan. Lepas ni kita akan jumpa pula. Yang kedua dia kata, ya qaumi. Sa'nisa ya qaumi. Yang kedua dakwah Nabi Hudnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Gapo dia maksud dianya? Wahai kaumku, aku tidak minta daripadamu upah bagi seruanku ini. Upahku hanyalah daripada Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Poin dia apa sini tuan-tuan? Poin dia ialah Nabi Hud kata aku tak nak ambil upah. Jalan atas dah tu. Kita biasa jumpa ke tak belum ni? Jumpa dah. Nabi mana? Nabi Nuh duk tengah panah-panah lagi. Ayat sama juga. Aku tak ambil upah. Dan nak ayat tuan-tuan, kaedah agama Islam ni, kalau ditakdirkan orang tu masuk Islam, dia kena guna modal ke tak? Kena daftar. Bayar yuran kau nak masuk Islam. Bila Nabi berdakwah tu, dia kena waktu bit sesuatu modal baru boleh layak masuk Islam ke? Tak ada berlaku adik kakak. Satu. Yang kedua sininya tuan-tuan, bapa dia Nabi Nuh serupa, Nabi Nuh serupa. Tak ada pasal-pasal dia kata aku kecekmu suruh masuk Islam ni, aku tak saya minta pitih denganmu. Tu bahasa kita lagu tu. Sebab apa? Puak-puak Nabi Nuh serupa dengan puak-puak Nabi Hud alaihi salam, yang biasanya berlawan dengan para anbiya ini ialah al-mala'u. Kau dia al-mala'u, orang-orang yang kaya duduk dia, pangkat besar duduk dia, pemimpin-pemimpin duduk dia, piti banyak duduk dia belakang, harta banyak duduk dia juga. Maka orang-orang ini teramat ambil berat kepada harta, kepada duit tuan-tuan. Tak ada pasal-pasal nak minta pitih dengan aku. Nak kata lagu mana? Betul lagi. Dia kata aku tak say. Aku tak say, bukan nak minta denganmu. Dua. Yang ketiga, kita kena faham juga bahawa Nabi bermula daripada Nabi Adam sehingga kiamat para anbiya ni tuan-tuan,
Dia bukan melebihkan orang yang ada harta. Kodok. Supa je orang ada harta ke, orang tak ada harta ke, supa je. Kalulah ditakdirkan kena bayar yuran, kena bayar denda, kena bayar apa-apa tebus jawapan dia kat nyaya sama ke orang? Orang miskin. Ai kawan tak boleh nak masuk agama Islam. Apa yurannya nak kena bayar setiap bulan 300 setengah. Anak ramai tak geraklah, tak ada belaka. Tetapi sesungguhnya yuran yang sejati ataupun ganjaran sejatinya ialah dia tulis sinanya Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Kita pergi lagi tuan-tuan. Maaflah ekspres ni. Dia kata wa ya qaumi, tubik pula ya qaumi 3 kali. Dakwah yang ketiga dia kata ya qaumi istaghfiru rabbakum al-ayah. Maksud dia apa dia? Dan Hud berkata. Yang ketiga ni adik kakak. Yang pertama ubudullah, ibadat kepada Allah, sembah Allah. Yang kedua aku tak say, bukan nak upah. Yang ketiga dia kata, wahai kaumku, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Dah. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Dia amaulah lepas ni sikit. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat ke atasmu dan menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada, dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Hak ni hak baru sikit bagi kita tuan-tuan. Hak sat ni 2 ayat ni acak kali dah kita jumpa. Gini. Arahan ataupun ajakan yang ketiga supaya mereka beristighfar. Istighfar ni apa dia pula? Istighfar ni 2 jenis adik kakak. Istaghfiru sini untuk 2 perkara. Yang pertama orang kafir. Yang kedua orang Islam. Orang kafir istighfar ni Nabi Hud alaihi salam dia berdakwah ke orang kafir. Cukup ke ada orang kafir astaghfirullahalazim? Cukup ke ada? Cukup ke ada? Kita pergi mana-mana orang tidak Islam lagi. Fakultus taghfiru, istighfarlah kamu, taubatlah kamu. Astaghfirullahalazim. Puak makan babi. Astaghfirullahalazim. Gok-gok minum arak. Jadi ke ada? Tak pada. Maka ulama tafsir keseluruhannya menyatakan bahawa arahan istighfar kepada orang kafir ini ialah maksud dia lagu mana? Aminu billahi yaghfir lakum dzunubakum. Berimanlah kamu kepada Allah, maka Allah akan ampun dosa kamu. Tu masuk istighfar sininya ialah kita kena beriman kepada Allah. Bapa demo istighfar saja tak padan. Sebab gapo syarat nak diterima istighfar tu tak ada. Sebab gapo? Ngucap pun duk lagi. So, yang kedua bagi orang Islam dah, perlu ngucap ke nak istighfar? Tak perlu dah. Sebab gapo? Sebab dia sudah ada saran untuk keampunan daripada Allah. Maka terus astaghfirullahalazim. Tu yang pertama. Yang keduanya dia kata sini apa dia? Yursilis sama al-ayah. Apabila kamu banyak beristighfar bagi orang Islam, bagi orang kafir, kamu pandai beriman kepada Allah jah. Dah masuk Islam jah. Dia kata apa sini? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kamu daripada langit. Ni jumpa dah dalam Nuh hari tu. Cuma aku nak ulah lagu lain sikit tuan-tuan. Lagu mana pula? Kerana mengikut ulama tafsir. Dia kata masa ni puak-puak Nabi Hud alaihi salam berdepan dengan Nabi Hud, cuba Nabi Hud berdakwah tapi koh lama koh lama koh berat, koh lama koh dahsyat. Lalu ini dalam tafsir.
Dia kata innallaha qad habisa anhumul matar wa aqamal arham 3 sinin falam yulad lahum walada. Faqala lahum Hud in amantum ahyallahu biladakum wa razaqakumul mala wal walad. Faham kau dok? Gini. Dia katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila marah lajak ke orang lawan Nabi Hud ni berdakwah tak bakal semacam Allah cuba turunkan petanda Tuhan murka. Allah Subhanahu wa taala sekat daripada dia selama 3 tahun. Pertama hujan tak turun sikit abu. Berana dah tu. Sedangkan puak-puak dia adalah banyak pertanian. Tanah yang teramat subur, tuan-tuan. Satu. Yang keduanya, bermula daripada tahun tu sehingga 3 tahun selepasnya, semua sekali orang Tino tak melahirkan anak. Anu agak-agak. Ni jangan adik kakak 3 tahun. Ada anak ramai dah tak apalah. Hak orang Tino umur 60 tak apa dah lah. Hak baru nikah. Ni hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bila lagu tu Nabi Hud kata apa? Dia kata wahai kaumku, sekiranya kamu beriman, bukan istighfar dak. Mu masuk Islam, mu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sebagai rasul, ahyallahu biladakum, Allah akan suburkan semula negeri negara kita, negara kamu. Maksud dia nya Tuhan waktu hujan wa razaqakumul mala wal walad, dan Allah akan berikan rezeki kepada kamu al-mal, harta, yang kedua al-walad, dan anak-anak. Gua anu agak-agak. Siapa dia royak? Nabi Hud. Royak kau siapa? Hak orang lawan ni. Bila gitu adik kakak, pakar kau dok? Tak pakar. Berhenti dulu sekat tu, kita pergi sikit lagi. Lepas ni amal ulah sikit lagi. Dia kata wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maksud dia apa? Allah akan tambahkan kekuatan yang sudah ada pada kamu. Tuhan tambah lagi. Sebab gapo? Sehari 2 ni nampak kau moyo. Bapa kita mau pula. Ni maaf lah dia pelik sikit. Tapi nak ayatnya lagu tu peristiwanya. Puak-puak Nabi Hud ni adik kakak, sahur benar, termasuk juga puak-puak Nabi Saleh. Samud. Dia sama-sama hebat. Lagu mana? Tuhan sebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa dia? Bi'ad. Betul lah dah. Irama dhatil imad. Lagi? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ni hak kita ngaji dah. Mafhumnya dia kata apa? Tidakkah kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah ciptakan kepada Ad, kaum Ad. Hak ni Iram, di suatu tempat yang bernama Iram. Mana ulama tafsir kata lang Yaman Hadramaut. Hok naknya sini dia kata lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak dijadikan seperti ini sebelum daripada ini. Nak ayak gapo? Tubuh dia gagah perkasa. Ni bagi adik kakak. Tuhan wi kau puak-puak ni jadi besar belaka, gagah belaka, nelai belaka, berani belaka. Nak kata gua ni. Kalau mari puak-puak dia kat kita, berat dia. Dan dalam sirah dia sebut, di antara kebanyakan umur mereka dalam lingkungan 400 tahun baru mati. Setara tu lah. Nabi Hud muda 150 mati dah. Jadi mereka perkasa. Tuhan bagi kekayaan yang luar biasa. Kemudian dia kata gapo? Dalam ayat yang lain dia kata fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah, al-ayah.
Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Hud, puak-puak Ad ni bergagah perkasa, fastakbaru fil ard, seragah lalu. Dia kata gapo? Tak ada dah atas muka buminya yang lebih hebat daripada kami. Jangan adik kakak. Lebih hebat daripada tak ada dah. Tak usah carilah, dia kata. Puak-puak kita ni hebat belaka. Bila gitu, Allah tak buat turun kepada dia air. Allah Subhanahu wa taala bagi orang dia tak beranak lagu mana? Dua perkara dia ayat sini. Pertama sekalinya dia akan kurang apa dia? Kurang rezeki al-mal. Yang kedua kurang apa? Anak keturunan. Menyebabkan wa yazidkum quwwatan, maksud dianya Allah Subhanahu wa taala bila dia disekat dua perkara itu, sudah pasti Allah akan turunkan kekuatan kepada dia. Dulu sahur dia gagah. Dulu sahur dia kuat. Tapi dia tak boleh anak. Dia mau jatuh kau gapo? Kau mana? Allah nak nikah maalah dah. Ada nikah tak boleh anak. Lain sakit adik kakak. Apa tu dan nane tak jadi kerja. Nak kerja gua no 3 tahun tak turun hujan. Jawapan dia banyak kelemahan yang berlaku. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala ajar ke Nabi Hud, mu kena royak ngano. Bila mu beri mesa aja. Mulai sekali. Beri mesa ya, beri meja. Maka Allah akan berikan hak mu nak dua perkara. Pertama gapo? Pertama sekalinya ialah harta-harta melalui rezeki turunnya hujan. Dan yang keduanya apa dia? Memberi kekuatan. Tubuh kamu lebih bertenaga. Dan kamu mempunyai apa dia? Anak-anak yang ramai sebagai pembantu untuk kamu. Beres. Boleh faham kodok? Itulah tubiknya. Wa yazidkum quwwatan. Apa kaitan kekuatan pula? Tu cerita sebenarnya duduk situ adik kakak. Seterusnya kita pergi lagi. Wala tatawallau mujrimin tu hak tu mudah kita boleh faham. Qalu yahud. Qalu ayat 53 tu kaum Ad berkata, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataan-perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Tidak mempercayai kamu. Maaflah deh. Amo ulah rekas saja. Paling-palingnya kita boleh terbayar cerita dianya. Kata wahai Hud, mu ni tahu hari ke satu kau kita tak ada bukti sikit abu. Bukan tak ada bukti tak. Maksud dianya sininya mu tak ajak kami. Seolah-olah gitu. Tak ada alasan untuk kami ikut kamu. Amo nak tanya adik kakak. Nabi Hud alaihi salam apa mukjizatnya? Apa dia jumpa cari? Satu. Yang kedua, Nabi Hud alaihi salam ni ada ke tak ada mukjizat? Lain-lain tu soalan. Nabi Hud ni mukjizat dia ada ke tak ada? Mana tahu. Masa tu hamba tak ada lagi. Cuma ayat 59 tu adik kakak. Wa tilka adun jahadu bi ayati. Kita akan jumpa semula. Ulama mentafsirkan ayat ini bahawa inilah antara dalil bahawa sesungguhnya Nabi Hud juga mempunyai mukjizat. Bi ayati rabbihim. Ni ayat-ayat petanda mukjizat. Satu. Yang kedua, dalam hadis muttafaqun alaih merumuskan bahawa Allah menghantar Rasul, di waktu yang sama Allah berikan mukjizat kepada Rasul. Jadi semua para anbiya Rasul termasuk Hud alaihi salam ada ke tak ada mukjizat? Ada. Satu. Gapo dia mukjizat dia? Cari dalam hadis, cari dalam sirah, cari dalam kata-kata ulama. Soalan orang tanya Tok Peti Mekah sendiri. Apakah mukjizat Nabi Hud? Dia jawab apa?
Dia kata sesungguhnya tidak ada suatu dalil yang menyatakan bahawa Hud ini dizahirkan mukjizatnya untuk umat Nabi Muhammad. Maksud dia apa? Ada mukjizat tapi kita tak tahu. Lagu tu mudah. Lagu mana ustaz tak tahu? Tak tahu. Bapa tak tahu. Kerana tak ada dalam Quran. Nabi Muhammad tak boleh tak reka ke? Tak boleh. Hok Nabi Muhammad tahu mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi gapo. Hok ada tu, ada setengah tak ada. Semuanya daripada Quran jatuh tu. Kalau tidak tak cuba cari. Kita ambil mana? Kita pun ambil daripada Quran. Cuma Nabi hok tak ada tulis mukjizat dalam Quran tu, ada ke tak ada mukjizat? Kenapa hak situ dulu? Ada ke tak ada? Ada. Dalil hang mau sebut dah. Dalil hak Nisa. Yang kedua hadis umum muttafaqun alaih. Kesimpulannya ada mukjizat tapi tak diberitahu kepada kita. Dua. Satu lagi tuan-tuan, ni ambil rumusan. Nak ayatnya antara hikmat ulama kata bapa Allah tidak zahirkan mukjizat ini kepada kita. Antara sebabnya kerana puak-puak dia ni ulama sebut. Dalam tafsir dia ada sebut. Orang-orang dia ni sengaja tak minta mukjizat dengan Nabi Hud. Boleh faham ke tak? Ni jaga kena faham molek tak faham lah adik kakak. Kat tu yang mau boleh ulang mula. Orang lain Nabi Musa, Nabi mana pun wari mukjizat. Wari tanda mu Nabi. Ni nak ayat Nabi-Nabi lain. Sengajanya mari mana kat bukti wari ke aku. Wari barang-barang pelik. Oh bukit biar tubik utpa. Nak ayat. Matahari biar terbelah dua. Bola terbelah dua. Nak ayat sahabat setara tu. Tu siapa dia? Setengah umat-umat para anbiya. Tapi dia ni minta ke tak? Tak minta. Apa tak minta? Bergeraknya tanya okay. Mana aku tahu? Ulama tafsir kata apa? Orang-orang dia ni sengaja tak minta. Bapa? Kerana dia sudah ada kisah-kisah sebelum ini. Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga para anbiya yang lain sebelum. Bila adanya mukjizat yang dizahirkan oleh Allah secara terang dan nyata yang dipohon daripadanya sendiri. Jawapannya masa tu dia nak buat gana? Dia tak boleh nak talak. Kalau talak turun balas situ lalu. Maka oleh kerana itulah mereka sengaja tidak memohon daripada Nabi Hud alaihi salam mukjizat yang pelik. Ni nak ayat tu teknik dia adik kakak. Nak kan teknik dia lagu tu. Supaya ada setengah orang balik di rumah. Ayah tengah orang minta muna biti. Ada minta muna setengah orang dia tak minta biti tapi dia wala-wala lembek tekuk kau mana pandai-pandai lah tu nak ayat teknik masing-masing. Dia mikir teknik akunya lagu ni bapa aku banyak dah jumpa sebelum ni minta sesuatu. Ada setengah orang dia kata itina bi'adzabin alim, datang kepada kami azab yang pedih. Itu muna nah. Itina bima ta'iduna, hok mu janji waktu azab lekeh wari cepat-cepat. Katanya siapa? Puak-puak para anbiya, hok lawan dia. Lagu mana? Allah zahirkan kabar-kabar tak pakai juga. Masa itulah Allah turunkan bala. Kita acak kali jumpa apa dia? Nabi Musa alaihi salam jujuk-jujuk mukjizat, kemudian bala daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Masuk Isa dah. Gi lagi. Maaflah. Amo minta maaf 2-3 kali dah malam ni express tu. Seterusnya dia kata duk mana dak ni? Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Maksud dia apa? Dia kata sini dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Habis lalu. Lagu mana pun, buat lagu mana pun kami tak percaya. Na'udzubillah tuan-tuan. Noyak degil tak degil.
tapi maha. Tuhan ajar pula lepas ni kita baca lalu dah. 54. Kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Guano pula ni. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahawa sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Kena ulah kau tak perlulah ni. Gini adik kakak. Dia kata, wahai Hud, mu duk caci puak-puak Tuhan kami tu, jaga mu jadi gila. Faham kau? Tu maksud dia nya. Duk caci. Lagu mana adik kakak? Memet dah. Antara cacian dia kata kamu orang zalim. Ayah kamu, bapa-bapa kamu minal khati'in, daripada golongan yang salah, golongan yang rugi, golongan yang tidak mampu memilih ajaran yang sebenar, golongan-golongan yang akan masuk neraka. Maka dia duk caci, termasuk caci Tuhan-Tuhan yang disembah. Cerita Nabi Ibrahim, cerita banyak para anbiya, dia duk caci. Dia kata, Tuhanmu boleh buat apa kak? Hamba nak tanya Nabi Hud, apa dia duk nyembah apa? Menyembah berhala adik kakak. Berhala tu nampak tungai nak nama Tuhan dia. Tidak ke ni? Acak kali dah kita jumpa. Lagu mana? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila berdepan dengan Namrud. Tidak ke ni? Dia tanya, bapa muju katok Tuhan aku. Dia jawab ke apa? Bukan aku katok, tapi tengok dah kau. Nuh, paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, dia kata, tanya dia. Lepas tu dia kata pula. Dia kata boleh kecek kodok. Tak boleh kecek. Boleh manfaat, boleh memberi mudarat kau. Tak boleh kau satu. Akhir sekalinya siapa kau berujuh panjang. Dia tak tahu apa dalam kisah yang pelbagai. Siapa kau tubik matahari, Tuhan aku wak naik, wak turun lek jatuh. Terang suruh Tuhanmu buat matahari naik, lek jatuh, turun lek naik. Akhir sekali fabuhital ladzi kafar, penipal lo belaka. Pening belaka. Jadi tuan-tuan, bilalah ketu berlakulah cacian ataupun makian, khususnya dia rasa kepada penyembahan mereka, termasuk berhala, termasuk gapo nampak pesennya. Nabi Hud dak caci dia. Tak ada faedah sikit abuk mu nak sembah kau tu. Jalan dah tu. Dia kata gapo? Mula. Dia kata mu duk caci kuat puak-puak kita, akhir sekalinya kamu akan jadi gila mu, jaga molek. Kat kita zaman ni adik kakak. Ada ke contoh-contoh lain? Tak jumpa lagi. Demo gila situ. Gila. Balik-balik demai demo. Gila. Tempat tu tempat khamak. Kalau demo gi sodak, demo gi bakar api, balik rumah tak nak tidur lah. Ni bagai tu. Zaman lah ni zaman mula ada dah ni adik kakak. Ni dia kata gini. Tapi Tuhan jawab. Amo dak baca perhabis lalu. Dia lebih tanya kenapa habis lalu. Selain mana dah ni? Lama 55 apa? Selain daripadanya, hamba baca ulek sikit tu. Sebab selain daripada tu, nampak Tok Putih molek tu. Dia kata apa? Sekalian bahawa sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan selain daripadanya, sebab itu jadikanlah tipu daya kamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tempoh kepadaku. Siapa dia orang ayak ni? Nabi Hud kata, lekailah mu nak buat gapo pun. Waris lalu. Sebab gapo? Sesungguhnya aku belakang aku ada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan jaga aku. Bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun. Tengok bawah diri lah.
melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, yakni Allah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Tuhan adil, Tuhan betul, dan Tuhan mampu menguasai segala-galanya. Dua perkara sini. Pertama, dia nak ayat Tuhannya boleh buat belakang semua termasuk kamu. Kalau Tuhan nak buat Tuhan azab, boleh ke tak? Ya. Habis. Yang kedua, dia kata sini juga, Tuhan di jalan yang lurus. Tuhan ni maha adil, dia tahu buat kena kosi. Allah akan buat kena. Buat kena. Allah akan turunkan azab kepada yang sesuai sahaja. Tu poin dia situ. Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Poin sikit je sini. Lah mu pakar tak saya pakar, mu berpaling, mu tak saya berpaling, mu nak ikut, mu tak saya ikut pun aku lepas tanggungjawab. Siapa dah aku kamu? Tu tanggungjawab. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kerja kitanya ialah menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita biasa jumpa belaka, kita hanya menyampaikan, tapi hidayah sejati daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu yang sama, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad dapat memberi petunjuk ke jalan lurus. Macam mana pula? Maksud petunjuk di sini ialah membuka jalan untuk jalan lurus. Pemberi hidayah sejatinya ialah Allah Ta'ala. Kita pergi lagi. Dan Tuhanku dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat. Seperti tak inilah. Kepadanya sedikit pun, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud bersama dengan umatnya yang beriman, dan rahmat kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat daripada azab yang amat pedih. Gapa dia azab? Kau buat ni. Ngaji dah ni tuan-tuan. Amaulah panjang dah gitu. Azab gapa dia? Oleh kerana tak turun hujan, dia duduk pisah nak suruh hujan. Nabi Hud rakyat dah jangan. Mu selagi tak beriman azab. Duk main lagu tu. Tak, tunggu sampai saat marilah hujan. Kabar-kabar duduk mata gelak gelemak. Dia ada tanya. Lepas 3 tahun. Gelak lemak dia kata, hadza aridum mumtiruna. Mari nak turun hujan dah. Pakak tobik belaka lah adik kakak. Nabi Hud kata, gapo bukan hujan tu azab. Dia berderah gitu, takut kita tak dengar. Saja ya tuan-tuan. Nak ayatnya adik kakak, Nabi Hud kata bukan hujan tu azab. Bela-bela gitu dia pun pelawak. Nak ayat cerita panjang tuan-tuan kalau ngaji dalam sirah, berkesudahan dengan lagu mana? Sudah dianya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada dia. Biasa kita jumpa sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Sab'a layal 7 malam, sama niyata ayyam 8 hari 7 malam. Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan hujan, dengan angin, dengan ribut, dengan petir, sehingga kan licin belaka. Naudzubillah tuan-tuan. Tu azab daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan cerita ni kita biasa jumpa dah. Akhir sekalinya, dan tatkala datang azab, kami selamatkan Hud. Ayat 59, itulah kisah ni penutup kepada kisah Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, menderhakai rasul, dan mereka menuruti perintah semua penguasa, bermaharaja lagi menentang kebenaran, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan dunia. Dan begitulah pula di hari kiamat. Dunia, mana kutukan dunia adik kakak? Pahala ni kita ada sebut. Jalan dah tu. Start daripada berlaku mula pas kiamat. Orang dah sebut sama ni. Cerita samu, ni. Orang dah sebut sama. Ni dunia. Akhirat. Akhirat kita boleh faham.
Dan ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Ad, iaitu kaum Hud alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa tidak mengizinkan. Akhir sekalinya, sekali lagi lah kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk kita cuba hayati tafsir yang kita pelajari bermula daripada dulu sampai ke hari ini, untuk kita berehat beberapa masa. Ramadanun Karim, Ramadan mulia, Allah lebih mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.